Okey, Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini kita sambung kelas MTA 3033 kita. Okey. Hari itu kita ada belajar berkenaan coil, distributor, coil plug, crank sensor, cam sensor dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak sambung kepada wiring lah, wiring. Okay, MTA 3033 berkenaan dengan sistem pendawaian kenderaan. Okey. Okey, awak boleh rujuk nota ni. Nota ni okey, nota ni yang bermula dengan ni gambar ni. Okey. Yang pertama kita ada litar. Yang paling mudah kita ada litar horn. Okey, litar horn. Yang kedua kita ada litar hazard. Flasher. Flasher ni maksud dia signal lah, lampu signal. Okey, lampu signal awak tu. Hazard ni lampu double signal tau. Lampu 3 segi tu. Lampu 3 segi kalau di kereta tu lambang 3 segi tu. Okey, tu lampu hazard lah. Lepas tu kita ada lampu brake. Okey, litar, lampu brake ataupun berhenti. Okey, lepas tu yang paling penting sekali litar pencahayaan. Okey, lighting. Okey, ni ada lagi ke? Sekejap saya cek. Okey, signal hazard. Brake light. Reverse. Okey, reverse. Okey, ada lagi lampu undur. Okey, lampu undur ataupun reverse. Okey, ni contoh litar-litar elektrik yang ada pada kenderaan lah, yang berkaitan dengan aksesori. Okey, aksesori maknanya horn, kita ada lampu signal dan juga lampu hazard. Kita ada lampu brake ataupun lampu berhenti lah. Okey, kita ada litar pencahayaan yang ini melibatkan dengan lampu depan, lampu belakang dan juga lampu kecil. Okey, ini biasanya melibatkan 3 lah. Okey, lampu depan, lampu belakang dan lampu kecil. Lampu kecil ni maknanya yang awak buka tu, step pertama tu yang menyala, yang lampu hadapan dia menyala tak cerah sangat. Tu lampu kecil lah. Okey, biasa orang buka masa waktu hujan yang tak lebat. Okey, lampu depan akan dibuka pada waktu malam. Okey. Yang ini pula dia ada high dengan low. Okey, lampu depan akan ada high dengan low lah, lampu tinggi dan lampu rendah. Okey, lampu belakang. Okey, ada 2 lampu belakang dan bersama dengan plate number. Okey, lampu nombor plate bersama sekali. Okey, ini lampu nombor plate. Lepas tu kita ada lampu undur. Lampu undur ni biasa yang kita masukkan gear reverse. Okey, masukkan gear reverse, barulah lampu tu menyala untuk kita mengundur kenderaan. Maknanya masa kita nak undur, kita akan nampak di belakang
kenderaan kita apa yang ada. Okey. Okey, untuk hari ni kita akan tengok yang simple dahulu. Kita akan tengok yang ini. Okey. Okey, yang pertama kita akan lihat yang ini. Okey, boleh rujuk Litahon. Okey, Litahon. Okey, ini adalah Litahon. Jika awak tengok dalam buku nota awak. Okey. Okey, ni satu contoh hasil kerja pelajar senior awak. Okey, dia buat PTA dia, projek tahun akhir dia berkaitan dengan Litahon. Okey. Jika kita tengok kepada nota tu. Okey, nota ni. Okey, kita mula daripada sini. Okey, setiap litar pendawaian elektrik mestilah bermula daripada bateri lah. Bermula daripada sumber kuasa ataupun bateri. Okey, maknanya kalau di sini, okey, ini adalah sumber kuasa dia. Okey, Litahon. Okey. Ini adalah fuse. Okey, fuse untuk Hon. Jadi sebelum ini kita ada satu bateri lah. Satu bateri dekat sini. Dan selepas bateri akan masuk ke positif. Akan masuk ke fuse. Okey, maknanya punca positif akan masuk ke fuse. Okey, sini kita letakkan satu. Ini positif, ini negatif. Okay, negatif, positif. Maknanya yang positif ini akan masuk ke fuse. Okay, yang pertama. Dan yang ini sambung ke body lah, chassis. Okay, daripada positif bateri akan masuk ke fuse. Mungkin nilai dia 15 ampere. Okay. Fuse tu nilai dia 15 ampere. Dan terus masuk ke relay. Okey, relay ni maknanya ini positif lah. Ini positif. Okey. Okey, maknanya positif ni akan sambung ke relay yang bernombor 30. Okey. Kemudian kita ada satu switch. Switch untuk Hon. Okey, kalau switch untuk Hon ni, inilah switch untuk Hon. Okey, ni bila kita tekan dia akan bersambung lah. Okey, sama macam ini. Tekan dia akan bersambung. Dia akan tutup. Maknanya yang negatif ini akan terus direct sambung ke bodi kenderaan. Ataupun dengan kata lain, yang negatif ini akan sambung direct terus kepada negatif bateri. Bersambung ikut luar lah. Bodi kenderaan. Okey. Jadi maknanya bila kita tekan di sini, okey, litar akan tertutup dan negatif akan ada di sini. Okey, ini negatif. Jadi bermakna relay ini akan hidup lah. Relay ini akan menjadi elektromagnetik dan akan menyambungkan terminal 85 dan 86. Okey. Maknanya yang positif ini sudah bersambung, boleh pergi ke sini dan bersambung ke sini dan terus masuk ke Hon. Okey, Hon. Ini Hon. Okey. Maknanya positif bateri akan masuk ke fuse, masuk ke relay bernombor 30. Okey, kemudian yang negatif daripada body akan masuk ke switch di sini. Kemudian bila kita tekan Hon, litar ini akan lengkap dan bersambung terus ke negatif. Jadi relay akan hidup dan menyambungkan kedua terminal 85 dan 86 ini, dan litar akan lengkap. Yang positif ini akan mengalir terus ke Hon, sedangkan yang negatif sudah menunggu di sini. Okey. Jadi itulah yang menyebabkan Hon akan hidup. Okey, kita cuba tengok sini lah. Okey, yang mana yang positif. Okey, positif. Okey, terus melalui fuse. Okey, betul. Maknanya wiring dia betul lah. Melalui fuse. Dan daripada fuse ini terus pergi kepada 2. Okey. Yang pertama pergi kepada terminal 30. Yang kedua pergi kepada terminal 85 dekat relay ni. Okey, relay ni. Okey, tu relay. Okey.
terminal 85, satu terminal 31. Kemudian yang ini terminal 87. 87 akan pergi ke horn lah. Okey, yang mana ni? Okey, ni. Yang ini terminal 87 akan pergi terus kepada horn. Okey, sebab ada dua horn. Bila ada dua horn akan dua cabang ni. Pergi ke horn pertama yang positif, pergi ke horn yang kedua untuk positif. Okey. Kemudian yang ini terminal terminal 87. Okey, terminal 87. Ini terminal 87. Okey, terminal 87. Untuk negatif untuk switch relay. Okey, yang terminal 87 ni akan sambung kepada switch horn, dan switch horn akan sambung ke body. Okey, mana body? Okey, ni. Ini wiring untuk body. Jadi kita cubalah tengok. Cerita banyak tak ada guna tak. Okey, maknanya kalau kita ni litar, saya sudah sambung negatif, saya sudah sambung positif. Kemudian maknanya semua ini sudah standby lah. Cuma tunggu isyarat saja. Okay, maknanya kita tekan horn, akan ada bunyi lah. Okey, ni contoh projek PTA yang baik lah. Walaupun ringkas, senang, litarnya senang lah. Tapi kita boleh guna untuk PDP anda semua. Terima kasih kepada pencipta dia. Siapa dia? Tak ada nama Dia tak beri nama. Hui. Kepada sini awak. Okey. Okey, selesai untuk litar horn. Sekarang kita lihat pula kepada litar yang kedua yang senang, iaitu litar reverse. Reverse ni maknanya undur lah. Okey. Ni contoh litarnya. Jika awak rujuk kepada buku nota yang saya beri tu. Okey, ni dia punya litar. Okey, sekarang kita lihat litar reverse. Okey, litar reverse ataupun lampu undur. Okey, sama juga. Mestilah tengok pada litar ni mestilah berpunca daripada bateri lah. Okey, daripada bateri. Okey, daripada bateri. Positif, negatif. Okey, ni positif. Okey, positif. Okey, positif akan masuk ke switch. Okey, switch. Dan ini negatif. Okey, ini positif. Masuk lagi positif. Terus kepada lampu kita. Okey, lampu. Ini ada satu lampu. Ini ada lampu yang kedua. Okey. Dan ini negatif. Okey, ini sambung ke negatif chassis. Jadi senang saja. Litar untuk lampu undur. Okey, berpunca daripada bateri. Terminal positif akan keluar pergi kepada switch. Okey, switch ni biasanya terletak di gearbox lah, di gearbox kereta. Maknanya bila kita enjin dihidupkan, kita masukkan reverse, okey, maka ada satu penolak yang akan tolak switch ni untuk tertutup. Okey, tertutup. Okey, bila tertutup, arus akan mengalir daripada positif ni pergi kepada lampu untuk undur. Senang saja, okey. Dan ini negatif akan sambung ke chassis. Okey, chassis. Sama juga yang ini negatif akan sambung ke chassis. Sebab apa ada dua? Sebab di belakang kenderaan ada dua lampu untuk lampu undur lah. Okey, itu saja untuk litar lampu undur. Tidak melibatkan relay. Biasanya tidak melibatkan relay lah.
Sebab apa tak perlu relay? Sebab dia punya watt untuk mentol ni tak tinggi, okey. Dia punya mentol ni tidak menggunakan kuasa yang tinggi, jadi tak perlu melibatkan relay dan tak perlukan kepada fuse. Biasanya tak ada lah, mungkin tak ada. Sebab tengok pada Lita ni tak menggunakan fuse. Jadi hanya melibatkan wiring pendawaian biasa, tidak melibatkan relay. Itu saja. Okey, sambung lagi. Kita tengok pula Lita untuk lampu brake. Okey, Lita lampu brake. Okey, boleh rujuk nota ni, gambar rajah ni. Okey, rujuk gambar rajah dalam nota awak tu. Okey, untuk lampu brake, kita jangan ingat dia Lita ni bersama dengan lampu depan ya. Sebab Lita untuk lampu brake asing, Lita untuk lampu reverse asing. Okey. Walaupun dia semuanya namanya lampu, tapi tidak berkaitan dengan Lita lampu harapan. Okey, dia asing. Sebab Lita lampu harapan ni watt dia tinggi, jadi dia diasingkan daripada Lita lain lah. Jadi untuk lampu brake dari Lita dia sendiri, okey, daripada bateri positif, negatif. Okey, boleh rujuk nota tu. Positif akan keluar melalui fuse. Okey, ni lambang fuse. Okey, ni lambang fuse. Okey, kemudian pergi kepada switch. Pergi kepada switch. Okey, lepas tu daripada switch akan pergi kepada lampu brake. Pergi kepada lampu brake. Okey. Pergi kepada lampu brake. Okey, ini chassis. Okey, dan ini pun chassis. Okey, ini lampu brake. Okey, ini switch untuk pedal. Dan ini sambung ke chassis lah. Dan chassis ini boleh sambung kepada sini dan boleh sambung kepada sini. Okey. Jadi maknanya bila kita tekan brake, switch ni akan tutup. Okey. Dan Lita akan lengkap. Okey, maknanya arus akan mengalir, boleh mengalir melalui fuse dan terus pergi kepada lampu brake. Juga tidak melibatkan relay. Okey, hanya melibatkan fuse. Okey. Jadi cuba kita perhatikan ini. Okey, Lita ini untuk mentol 1 dan mentol 2 ni. Okey, mentol 1, mentol 2 dia disambung secara selari. Okey, selari. Maknanya jika mentol yang ini terbakar, yang ini masih boleh menyala. Kerana apa? Kerana variable positif ni boleh mengalir ke sini dan terus ke chassis. Sedangkan yang ini sudah terbakar, jadi positif tidak akan dapat mengalir di sini dan tak menyala lah. Okey, jadi maknanya yang ini akan menyala dan ini akan terbakar, tak menyala lah. Jadi tidak ada masalah kalau yang ini terbakar, kita hanya tukar yang ini. Sedangkan yang ini masih lagi menyala, tidak berkaitan. Ini dipanggil sambungan secara selari. Okey, sambungan selari. Okey, kalau bersiri, okey, bersiri maknanya dia akan sambung. Contohnya macam ini. Okey, mentol 1, ni mentol 2. Okey, ini positif, ini negatif. Okey, ini selari. Sambungan selari. Kalau kita bagikan arus elektrik, ni positif, ni negatif. Jika dua-dua mentol okey, dua-dua akan menyala. Dan jika satu terputus, dua-dua tidak akan menyala. Okey, ini sambungan secara bersiri. Yang ini tidak diguna pakai untuk lampu brake lah. Lampu brake guna pakai sambungan selari. Okey.
Okey, sekarang ni kita tengok pula litar lampu signal. Okey, flasher unit ataupun hazard lah, lampu hazard. Maknanya lampu emergency, lampu double signal. Okay. Double signal. Okey. Litar ni agak susah lah untuk difahami kerana ianya melibatkan banyak komponen. Okay, yang pertama, kita boleh mula yang senang dulu lah. Kita bermula daripada main tool. Okey. Kita tengok di main tool ni ada 1, 2, 3, 4 main tool. Dan yang sebelah sini adalah main tool untuk kanan. Okey. Kanan lah. Signal kanan tak. Okey, ni main tool kiri. Kiri. Okey, maknanya ni lampu segenar kanan, ni lampu segenar kiri. Okey. Kalau tengok di main tool ni, negatif sudah sambung ke chassis. Jadi tak ada masalah lah. Negatif ni hanya standby dah. Dia sudah ready dah. Tunggu positif datang je. Okey. Menyala. Sama juga dengan main tool ni. Semua main tool ni sama. Negatif semua sudah ready. Yang menunggu hanyalah positif. Okey, sekarang ni positif. Kita nak uruskan sumber positif untuk main tool ni. Jadi, bermula daripada bateri lah. Bateri kita, bateri kereta tu. Okey. Dan akan lalu kepada flasher 1 untuk flasher untuk hazard double segenar deh. Hazard ni double segenar lah. Dan ini flasher unit untuk signal. Lampu segenar. Okey. Jadi ada 2 unit flasher. Flasher 1 untuk double signal, flasher 2 untuk lampu signal kiri kanan. Flasher ni maksud dia benda yang menyebabkan benda tu berkelip-kelip lah. Flasher ni pengelip lah, pengelip. Okey, flasher ni kita tulis sini, flasher ni pengelip. Pengelip lah. Okey, maknanya flasher ni lah akan menyebabkan isyarat elektrik tu berkelip-kelip. Bila ada arus yang mengalir, flasher ni akan buatkan dia tu jadi berkelip. Itulah fungsi flasher. Kadang-kadang flasher ni dia gabung satu. Okay, untuk kenderaan baru biasanya dia gabung jadi satu lah. Hanya dalam tu ada 2 litar lah. Litar untuk lampu hazard, litar untuk lampu signal. Tapi sekarang ni kita tengok litar ni dia asingkan. Litar untuk flasher 1 untuk lampu hazard, litar untuk flasher 2 untuk lampu signal. Okey. Kita tengok dulu untuk lampu signal. Okey, daripada sebab apa di sini disebut ada ignition switch, maknanya bila kita on switch anak kunci kereta tu, barulah switch ni akan bersambung. Barulah arus akan boleh mengalir ke flasher signal. Okey, maknanya switch di kereta tu kena on. Okey, kena on lah. Tak perlu start pun. On je, dia akan sambung dah. Jadi akan positif akan mengalir masuk. Okey, mengalir masuk ke flasher. Okey. Dan selagi kita tak on two-way signal ni, kiri kanan ni, selagi tu arus elektrik tetap tidak akan mengalir. Sebab apa? Sebab litar tak bersambung. Litar tak bersambung dah. Sini dia open. Jadi bila kita on je lampu kiri ataupun kanan ni, barulah dia akan bersambung ni. Barulah litar tu lengkap. Jadi bila litar tu lengkap, barulah positif ni boleh mengalir. Akan pergi ke signal sebelah kiri. Okey, signal sebelah kiri. Kalau kita on ke kiri dah. Dan kalau kita on ke kanan, maka arus elektrik litar akan lengkap. Arus elektrik akan mengalir dan pergi ke kanan pula. Okey, tengok kanan pergi mana? Kanan pergi ke lampu main tool signal sebelah kanan. Okey. Itu saja untuk lampu signal. Okey, switch ni maknanya switch two-way lah. Two-way signal. Ada di steering kereta tu. Serupa juga dengan ada di motor tu. Motor tu dia ada juga dia punya tarik kiri, tarik kanan tu. Tu pun switch juga tu. Samalah. Okey, motor pun dia ada flasher unit juga. Duduk di bawah seat biasanya tak. Kalau motor-motor lama. Jadi bila kita tolak ke kiri, barulah litar tu lengkap, elektrik akan mengalir dan pergi kepada main tool kiri. Bila tolak ke kanan ataupun tarik two-way signal ke kanan, barulah litar pergi ke kanan dan melengkapkan litar untuk main tool sebelah kanan. Okey, sama juga main tool ni pun dia sambung secara selari. Okey, bukannya bersiri, selari.
kalau mentol ni terbakar, mentol ni masih lagi menyala. Cumanya biasanya dia akan berkelip laju sebab flasher ni arus yang mengalir tu rendah. Jadi akan menyebabkan dia tu berkelip laju. Okey. Sebab tu tengok lampu segenar awak kelip laju tak. Okey, sebabnya mentol terbakar lah. Biasanya sebab salah satu mentol terbakar, dia akan menyebabkan flasher unit tu berkelip laju. Sebab apa? Arus yang mengalir dia tu sedikit. Okey, sepatutnya banyak bila dua mentol ni. Tapi salah satu terbakar, arus akan mengalir tu sedikit, jadi menyebabkan flasher ni akan berkelip secara lebih cepat. Okey, tu untuk lampu signal lah. Okey, untuk lampu hazard, lampu double signal ni, dia ada satu unit flasher untuk dia. Kadang-kadang dia gabung dua ni, kadang-kadang dia tak gabung lah. Jadi kita anggap dia tak gabung. Jadi daripada positif akan terus masuk ke sini tanpa melalui switch kereta tu dah. Okay, tak lalu switch, ignition switch tu. Terus direct ke hazard. Sebab tu kalau kita tekan butang hazard tu, tekan butang yang lambai tiga segi tu, kalau pasal. Dalam kereta tu lambai dia tiga segi gini. Okey, ni butang untuk lampu hazard lah. Jadi kalau kita tekan ni, tak payah buka switch di anak kunci kereta pun tak apa. Lampu tu akan nyala double segenar dia. Supaya mutu wai suku lah banyak gitu dah. Okey, jadi terus masuk ke flasher unit. Dengan syarat switch ni kita on lah. Bila kita on switch, litar akan lengkap. Dia akan bersambung sini. Jadi daripada flasher ni akan terus pergi kepada kedua-dua litar. Kedua litar maknanya kedua-dua mentol lah. Mentol kiri pun berkelip, mentol kanan pun berkelip juga. Okey. Dan flasher ni mungkin dia punya kadar kelipan dia tu kena sesuai dengan 4 biji mentol yang menyala sekali lah. Kalau yang ini hanyalah 2 mentol menyala serentak. Okey, mentol kiri nyala serentak ataupun mentol kanan nyala serentak. Tapi untuk lampu hazard ni 4 mentol akan menyala secara serentak. Jadi sebab itu dia gunakan flasher yang asing lah. Okey, itu sahaja untuk litar lampu flasher dan lampu hazard. Ingat dah, lampu flasher ni lampu segenar, lampu hazard ni lampu double signal. Okey. Okey, last kali kita tengok pada litar pencahayaan. Okey, litar pencahayaan. Okey, ni lighting system lah. Lighting ni pencahayaan. Pencahayaan. Okey, maknanya semua yang melibatkan lampu lah. Okey, lampu pencahayaan. Okey, litar ni agak susah sikit lah sebab dia banyak litar. Dalam satu litar ni ada banyak litar yang kecil. Okey. Yang pertama, kita tengok dalam ni dia ada 3. Dia ada 3 litar. 3 litar. Okey, yang pertama ada litar lampu rendah. Yang kedua, litar lampu tinggi. Yang ketiga, litar lampu belakang. Dan juga litar lampu kecil. Okey. Okey, litar lampu rendah ni maknanya litar lampu depan kereta tu tapi lampu rendah. Okey, lampu rendah. Yang kedua, litar lampu tinggi. Okey, maknanya litar lampu hadapan kenderaan kita tu tapi masa kita buat high beam. Okey, high beam. Okey, lampu tinggi lah. Maknanya hok celek terai jalan tu litar lampu tinggi lah. Kemudian kita ada litar dia, yang ketiga litar lampu belakang lah. Yang sekali dengan litar nombor plate kereta. Dan juga litar lampu kecil. Litar lampu kecil ni litar lampu masa hujan renyai-renyai tu. Ataupun waktu pagi hok nampak jalan tu nampak dah tapi kita buka tu hanya untuk tunjukkan bahawa untuk suruh orang nampak kita lah. Bukannya untuk suruh jalan. Jadi tu litar lampu kecil lah. Okey, maknanya mesti ada 3 litar di sini.
Sebab tu kita ada 3 relay dah. Kita ada 3 relay. Okey. Ni relay pertama. Kalau kita tengok relay pertama ni, dia digunakan untuk litar yang ketiga. Okey. Litar relay ni kita tulis sebagai R3 lah, sebab dia untuk litar nombor 3. Kemudian yang ini kita ada litar untuk relay untuk lampu low. Okey, relay lampu rendah. Okey, ni R1. Kemudian yang ini kita ada relay untuk lampu tinggi, high beam. Okey, ni relay R2. Okey. Ni relay untuk lampu kecil. Ni relay untuk lampu rendah. Ni relay untuk lampu tinggi. Okey. Jadi setiap relay ni akan disambungkan kepada litar yang asing lah. Jadi ada switch asing. Switch dia switch yang berbeza. Okey, daripada bateri, kita tengok ini adalah bateri kereta. Okey, bateri yang negatif. Okey. Yang negatif akan sambung ke chassis lah, macam biasa. Negatif akan sambung ke chassis. Okey, kemudian untuk yang positif akan pergi kepada 2. Okey, 2. Pecah kepada 2 ni. Positif ni pergi kepada 2, ke atas dan juga ke bawah. Okey, yang atas ni pergi kepada switch lampu depan kereta tu. Switch yang kita pulah tu. 1, 2, 3 tu. Tu switch lah. Switch yang ada di steering kenderaan tu. Dan yang kedua pergi kepada terminal berapa ni? Awak ingat-ingat. Terminal berapa pada Okey, jadi kalau awak ingat hari tu kita ada belajar relay. Okey, saya terbalikkan relay ni supaya senang untuk awak faham. Okey. Ini terminal untuk switch relay, dan ini terminal untuk dia punya sambungan lah, kontak dia. Jadi sini mestilah 85 dengan 86, yang ini 30 yang standby, dan yang akan disambungkan ini terminal 87. Okey. Maknanya yang ini terminal switch, satunya akan pergi kepada body chassis, dan satu ni datang daripada switch lah. Sebab ada switch starter ke, switch ignition, switch horn ataupun switch sebagainya. Jadi ini terminal switch, dan yang ini adalah positif yang standby untuk sambung ke beban yang voltan tinggi. Jadi daripada bateri ini akan masuk ke terminal 30. Okey, terminal 30 untuk semua relay. Okey, relay 1, relay 2 akan masuk ke 30, yang ini pun akan masuk ke terminal 30, yang ini pun akan masuk ke terminal 30. Semuanya positif. Maknanya yang ini sudah standby semuanya untuk pergi ke beban, kepada beban lah. Okey. Maknanya kalau R3 ni bebannya adalah lampu belakang dan lampu kecil. Okey, kalau R1 bebannya ialah lampu rendah. Okey, lampu low, dan R2 untuk lampu tinggi, high beam. Okey. Okey, untuk switch. Okey, contohnya bila kita on lampu kecil sekali, yang lampu yang paling kecil, lampu kecil tak? Okey. Bila kita on lampu kecil, lampu low lah. Bukan lampu low ya. Lampu step pertama. Okey, maknanya daripada atas ni off. Okey, ni kedudukan off. Okey, bila kita pulaskan step yang pertama, okey, contohnya macam ni, step pertama. Okey, maknanya yang terbuka adalah, yang akan on adalah lintar lampu kecil. Okey. Daripada sini, daripada bateri ni akan pergi ke lampu kecil, litar lampu kecil, dan terus masuk pada relay lampu kecil. Okey, akan mengaktifkan relay untuk lampu kecil, dan sambungan ini akan bersambung, melengkapkan litar, dan akan terus pergi kepada litar lampu kecil lah. Jadi lampu kecil depan kereta tu akan nyala lah slow, malap ya. Tu lampu kecil lah. Dan dia akan menyala bersama dengan, okey, ni lampu kecil lah, mentol untuk lampu kecil 1 dan 2. Jadi daripada sini yang sudah bersambung ni akan pergi terus kepada 2 mentol lah. Lampu kecil kanan, lampu kecil kiri, dekat lampu depan kereta tu. Dan satu lagi akan pergi ke litar untuk lampu belakang lah. Okey, lampu belakang awak tu, lampu kereta tu.
Okey, lita lampu belakang dan juga lampu nombor plate. Okey, dia bersama. Okey, ni untuk lita nombor 3 ni, untuk relay 3. Okey, bila awak pulas step yang kedua, okey, pulas lagi. Okey, pulas gitu, akan pergi kepada lita lampu low, lampu rendah. Nyalalah lampu rendah, lampu terai tu, tapi untuk rendah lah. Untuk lampu rendah. Jadi arus akan mengalir daripada sini pergi ke sini, akan masuk ke okey, sini. Akan masuk ke switch, terminal switch untuk relay lampu rendah. Okey, ni R1 ni. Jadi akan relay ni akan hidup dan menyambungkan kontak di sini. Kontak ni akan bersambung, dan bila bersambung, okey, daripada sini, daripada bateri ni akan terus pergi kepada lita untuk lampu rendah, lampu low ni. Okey, akan pergi kepada filamen lampu rendah, lampu low. Okey, ni filamen ni. Okey, sini straight. Okey, ni lita untuk filamen lampu rendah. Okey, maknanya filamen ni lah yang akan menyala, filamen yang sebelah kiri ni, dan juga filamen yang ini, filamen sebelah kanan yang ini. Okey, tu lampu rendah lah. Senang je sebenarnya kalau kita faham tengok lita dia. Okey, kemudian kalau kita on lagi satu step. Okey, yang untuk lampu rendah, untuk ke lampu tinggi biasanya kita akan tarik twin. Okey, tarik gitu dan lepas. Okey, maka akan jadilah lampu tinggi. Dan kalau kita tarik sekali lagi, tarik lepas, akan jadilah lampu rendah semula. Begitulah seterusnya, tarik, lepas lampu tinggi, tarik dan lepas semula lampu rendah. Okey, jadi bila kita tarik, lepas untuk lampu tinggi akan pergi ke sini. Pergi ke switch lampu tinggi. Okey, ni akan terus bersambung lah. Maknanya ni yang kita tarik tadi lah. Yang kita tarik tadi, okey, bersambung terus ke terminal switch untuk relay nombor 2 lah. Relay untuk lampu tinggi. Jadi ini akan ada magnetik dan akan menarik switch, menarik switch ni. Okey, bersambunglah lita ni. Jadi daripada positif bateri ni akan pergi kepada lita untuk lampu tinggi pula. Okey, lampu tinggi ni pergilah kepada filamen lampu tinggi. Okey, biasanya lampu rendah dan lampu tinggi ni dia tidak akan menyala bersamalah. Okey, tak ada orang pasal lampu rendah dengan lampu tinggi sekali. Biasanya dia akan on salah satu je. Bila kita pasang lampu rendah, lampu tinggi akan mati, dan bila kita tarik dan lepas untuk lampu tinggi, lampu rendah akan mati. Okey, tak ada nyala dua-dua, tinggi dengan rendah tak. Nyala sekali tak ada lah. Sebab itu boleh mengganggu keselamatan pengguna jalan raya yang lain lah. Okey, ni saja untuk lita lampu. Okey, lita lampu, lita pencahayaan. Okey. Okey, ni adalah contoh switch untuk lampu lah, lampu hadapan kereta. Okey, ni off. Okey, on sekali akan nyala lampu kecil. On sekali lagi akan nyala lampu depan kereta, lampu rendah. Okey. Lepas tu kalau kita nak tukar ke lampu tinggi, tarik, lepas. Okey, tu lampu tinggi, tarik, lepas, akan jadi lampu rendah balik lah. Okey. Okey, lepas tu tutup, undur balik lah. Okey, 2 step tutup. Okey, ni kereta Honda Jazz. Okey, saya nak tunjukkan switch untuk lampu hazard ataupun lampu double signal lah. Okey, ni tengok lambang 3 segi ni. Okey, ni switch untuk lampu hazard lah. Okey, lampu double signal. Okey, on, off. Ni siapa tak tahu lagi, ni switch untuk horn. Okey. Pek. Okey, ni Honda Jazz. Okey, biasa juga dia punya lampu tu. Okey, ni off, lampu depan tu. Ni lampu kecil. Okey, ni lampu rendah. Okey, lampu tinggi, lampu rendah. Okey, ni satu lagi fungsi ni, switch ni. Okey, ni signal lah, signal kiri. Okey, ni signal kanan. Jangan waktu ingat ada ni, ada ni signal ni.
Kalau mana tak guna signal ni boleh ngekok tadi. Okey. Okey, saya nak tunjukkan sedikit sebanyak bila kita belajar berkenaan lita pencahayaan lampu depan kereta ni tak. Jadi biasanya perkara paling senang lah kita nak cek. Okay, kita boleh tengok dalam kotak fuse sebab banyak benda ada dalam kotak fuse ni. Okay, jadi bila kita buka kotak fuse, okay, kita tengok dia punya simbol dalam kotak fuse ni. Okay, nampak tak? Out of focus Cek. Nak cari fokus ni. Tak boleh fokus. Okey. Nampak tak? Ni. Dia tunjuk tak? Ni lampu rendah. Lampu. Okey, ni nampak tak ni? Okey, ni sebenarnya lambang relay lah. Relay untuk lampu. Okey, relay untuk lampu. Ni fuse untuk lampu. Okey. Lagi. Ni fuse untuk lampu hazard. Fuse untuk lampu double signal tu. Double signal tu. Okey. Okey, tengok sini. Kalau kita atur gini. Okey. Okey. Ni. Okay. Ni fuse 20 ampere. Ni. Okey, 20 ampere ni. Sini. Okey, satu. Okey, lepas tu. Ni 20 ampere ni. Ni 2. Okey, ni relay untuk lampu lah. Lampu rendah lah kot. Relay untuk lampu. Ditulisnya relay untuk lampu lah, tapi tak tahu lampu rendah ke lampu tinggi ke lampu kecil. Okey, ni relay untuk lampu lah. Okey, lagi. Ni relay untuk horn. Okey, relay untuk horn ni. Okey. Bukan ni. Okey, ni relay untuk horn. Okey. Ni relay untuk kipas. Okey, fan. Radiator fan ni. Ni relay untuk magnetic clutch untuk aircon ni. Okey. Ni pun relay untuk fan juga. Ni. Jadi banyak benda sebenarnya awak boleh rujuk dalam fuse box ni. Asalkan awak tahu cara nak baca dia lah. Okey, kalau awak tengok ni semua relay. 1 2 3 4 5 relay. Ni fuse kecil 1 2 3 4 5 6. Ni fuse besar. Okey, ni fuse 40 ampere. Ni 10 ampere, ni 40 ampere. Ni fuse kecil 10 ampere, 30 ampere, 10 ampere. Jadi ni semua banyak benda dalam ni ya. Jadi relay untuk lampu rendah dengan lampu tinggi saya tak tahu duduk mana lah. Okey, ni pula fuse box dalam body lah, dalam dashboard. Kebanyakan dia kita tengok pada lambang ni semuanya adalah fuse. Okey, semuanya adalah fuse. Sebab apa? Sebab ada nilai tu 10 ampere, 20 ampere. Okey, tu semua adalah fuse. Okey. Dan simbol-simbol yang banyak tu ada simbol macam baby lah. Simbol macam balon, simbol macam tingkap naik turun, simbol lampu. Okey, tu semua adalah simbol-simbol lah. Jadi awak boleh belajar daripada internet lah semua simbol ni. Dan kalau kita tengok ni pun semuanya adalah fuse. Tidak ada relay. Saya nak cari relay untuk lampu tinggi dengan lampu rendah pun tak tahu di mana ni. Okey, itu sajalah kelas kita untuk minggu ni. Jadi harap semua pelajar boleh belajar dengan baiklah dan cuba untuk memahami lita pendawaian elektrik, lita pendawaian cahaya, lita pendawaian horn, lita pendawaian lampu hazard dan lampu pressure, lita pendawaian horn, wiper dan sebagainya. Awak boleh cek kereta ayah awak lah. Buka kereta ayah awak tu biar pun tak apa. Dan boleh belajar. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.